Selamat sejahtera. Saya Vinod Virasinghe, nombor metrik 22111004. Saya ingin bercakap tentang definisi dan konsep komunisme. Komunisme ialah falsafah politik dan rangka kerja sosial ekonomi yang menyokong penciptaan manusia dan egalitarian tanpa kelas dan tanpa negara berdasarkan pemilik dan kawalan sama rata ke atas elemen pengeluaran dan harta secara umum. Karl Marx berhujah bahawa komunisme adalah peringkat kemuncak tamadun manusia dan ia hanya boleh direalisasikan oleh revolusi proletariat. Menurut Marx, komunisme tulen merujuk kepada masyarakat tanpa kelas, tanpa negara dan bebas memindasan, di mana keputusan mengenai pengeluaran dan dasar dibuat secara demokratik yang bermaksud membenarkan setiap anggota masyarakat mengambil bahagian dari segi ekonomi, politik dan sosial dalam keputusan proses membuat. Terima kasih. Saya akan terangkan ciri-ciri komunisme. Komunisme mengajar tentang teori perjuangan kelas. Penganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Contoh kaum proletariat yang melawan kaum kapitalis atau tuan tanah. Selain itu, biasanya kaum komunis adalah ateis. Penganut komunis biasanya ateis kerana menganggap Tuhan tiada sehingga mereka tidak beriman kepada Tuhan. Seterusnya, kepemilikan barang menjadi milik bersama. Salah satu ciri yang paling dikenal dari komunisme adalah kepemilikan barangan secara komunal atau umum. Penganut komunis tidak membiarkan seseorang memiliki hak milik peribadi atau menguasai barangnya. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Dewi, anak perempuan Monusami, nombor metrik 22111003. Hari ini saya akan membentangkan tentang ciri-ciri komunisme. Ciri-ciri tambahan komunisme adalah perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. Pada masa transisi, dengan bantuan negara di bawah diktator proletariat, seluruh hak milik peribadi dihapuskan dan diambil alih serta selanjutnya berada di bawah kontrol negara. Akhir kata, negara dan hukum akan lenyap kerana tidak lagi diperlukan. Sekian daripada saya, iaitu ciri-ciri komunisme. Yang ketiga adalah komunisme memang memprogramkan tercapainya masyarakat yang makmur. Masyarakat komunisme tanpa kelas, semua orang sama. Namun untuk menuju ke sana, ada fase diktator proletariat yang bertugas membersihkan kelas-kelas lawan komunisme, khususnya tuan-tuan tanah yang bertentangan dengan demokrasi. Dalam dunia politik, komunisme menganut sistem politik satu partai, iaitu Partai Komunis. Maka ada Partai Komunis Uni Soviet, Partai Komunis China, PKI, dan Partai Komunis Vietnam yang merupakan satu-satunya partai di negara bersangkutan. Jadi, di negara komunis tidak ada partai oposisi. Jadi, komunisme itu pada dasarnya tidak menghormati HAM. Saya Nimashni Nicole, anak perempuan Michael, nombor metrik 22111007. Hari ini saya akan terangkan tentang impak dan kesan terhadap manusia secara am dan Malaysia secara khusus. Ideologi komunis secara teorinya terdapat banyak kesan yang boleh dilalui melalui masyarakat komunis. Ideologi komunis menyokong kebajikan sosial sejagat yang meluas, penambahbaikan dalam kesihatan dan pendidikan awam, penyediaan penjagaan kanak-kanak, penyediaan perkhidmatan sosial yang diarahkan oleh kerajaan dan penyediaan faedah sosial. Secara teorinya akan membantu meningkatkan produktiviti buruh dan memajukan masyarakat dalam pembangunannya. Ideologi komunis menyokong pendidikan sejagat dengan tumpuan untuk membangunkan
proletariat dengan pengetahuan, kesedaran kelas dan pemahaman sejarah. Komunis menyokong pembebasan wanita dan penamatan eksploitasi mereka. Antara kesan yang perlu diperlihatkan ialah rakyat yang sama rata. Dalam rejim komunis, rakyat dilayan sama rata di mata kerajaan tanpa mengira pendidikan, kedudukan, kewangan dan sebagainya. Sempadan ekonomi tidak memisahkan atau mengkategorikan orang yang boleh membantu mengurangkan jenayah dan keganasan. Selain itu, setiap rakyat boleh mengekalkan pekerjaan. Dalam sistem komunis, rakyat berhak mendapat pekerjaan. Kerana kerajaan memiliki semua alat pengeluaran, kerajaan boleh menyediakan pekerjaan untuk sekurang-kurangnya majoriti rakyat. Setiap orang dalam negara komunis diberi peluang kerja yang cukup untuk hidup dan terus hidup. Setiap rakyat walau bagaimanapun mesti melakukan bahagian mereka untuk ekonomi, menerima gaji dan faedah kerja lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Rajwinder Singh, mertua anak lelaki Belakar Singh, nombor matriks 22110000. So, saya akan bercakap tentang impak dan kesan. So, kesan yang ketiga, terdapat sistem ekonomi yang stabil secara dalaman. Dalam komunisme, kerajaan menentukan struktur ekonomi, oleh itu ketidakstabilan ekonomi adalah di luar persoalan. Setiap warga negara dihendaki bekerja untuk menerima faedah dan mereka tidak mempunyai sekatan yang sepadan. Seterusnya, komuniti sosial yang kuat ditubuh. Dalam komunisme, terdapat undang-undang dan matlamat tertentu untuk menentukan peruntukan sumber dan tanggungjawab. Akibatnya, ini membina komuniti sosial yang lebih kukuh, ekonomi yang lebih kukuh. Lebih-lebih lagi, persaingan antara masyarakat tidak akan wujud. Dalam masyarakat komunisme, semua orang boleh bekerja secara harmoni tanpa memijak satu sama lain. Jika manusia tidak mempunyai rasa dengki, cemburu atau cita-cita yang bertentangan dengan matlamat negara, maka pembangunan ekonomi yang harmoni dapat dikekalkan. Akhir sekali, pengagihan sumber yang cekap dalam masyarakat komunis, rasa kerjasama membolehkan kecekapan dalam pengagihan sumber. Ini sangat penting bagi rakyat, terutamanya semasa memerlukan dalam sesuatu situasi kecemasan. Akhir sekali, kita sampai ke rumusan. Sebagai ideologi politik, komunisme dilihat sebagai subset sosialisme yang merupakan falsafah komprehensif termasuk ekonomi dan politik yang diilhamkan oleh pelbagai gerakan politik dan intelektual dengan agar dalam karya mereka mengenai revolusi perindustrian dan revolusi Perancis. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini menurut Marx adalah untuk kelas pekerja yang merupakan pengeluaran utama kekayaan dalam masyarakat yang dieksploitasi oleh kelas kapitalis untuk menolak keluar dari kelas pemerintah untuk menubuhkan. Terima kasih.